أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنت يا سيدي يا رسول الله أولى بي ومن نفسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. وقال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang saya muliakan dan saya hormati, dan hanya makna saya selaku CEO ini tak mohon apa saya tak ambil address tadi. Terusnya Barisan Pesyarah Unita dan saudara dan saudari sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengajur sudi untuk menjemput saya dan memberi ruang dan peluang kepada saya untuk saya bercakap sedikit di dalam majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan daripada Allah dan menambahkan lagi ilmu dan pengetahuan kepada kita dalam melalui Ramadan yang masih lagi berbaki lebih kurang 9 hari. Tak lama dah. Dah tak lama dah. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-21 tenggelam matahari. Petang nanti akan masuk 22 Ramadan. Jadi maknanya kita hanya berbaki lagi sikit lagi dengan Ramadan. Kita telah berjaya melalui 21 hari dalam keadaan yang selamat. Kita telah berjaya melalui 21 hari Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, hebat. Bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam 21 hari Ramadan ini, Masya Allah, nanti akan dapat merasakan ketenangan dalam diri dia, keseronokan dalam jiwa dia, mengharungi Ramadan ini. Sedikit pun dia tidak merasa kepenatan, keletihan, kegelisahan dan sebagainya. Inilah rahmat Ramadan. Inilah rahmat Ramadan. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan Ramadan. Ramadan yang masih berbaki untuk kita ni. Ramadan yang masih berbaki untuk kita. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Ramadan ni yang disebut awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Kita telah melalui dua fasa. Maknanya
Ramadan ini dibahagikan kepada 2 fasa. Fasa yang pertama iaitulah rahmat yang kita perolehi, dan kita akan memperolehi rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasa rahmat, macam-macam rahmat yang kita perolehi. Kita berjaya untuk bangun sahur sebab masih lagi cergas di pangkat 10 yang awal ni. Ramai lagi masih penuh dalam surah-surah dan masjid-masjid. Itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasa yang kedua yang baru saja kita lepasi dia kemarin, semalam, ataupun dengan nama semalam, kita baru saja melepasi dia. Itu fasa maghfirah, fasa keampunan. Keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita berada dalam fasa pembebasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sayugia bagi kita untuk mendapat keampunan terlebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana syarat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini ialah mesti kita bersih daripada dosa. Itu syarat. Tak dapatkan syurga Allah ta'ala, ingat, mesti clear dosa daripada diri kita ni. Right? Dosa ni ibarat satu kotoran yang cukup kotor, yang melekat pada tubuh badan kita. Jadi kita bayar, kalau kita nak masuk dalam istana, kita bawa kotoran masuk, agak-agak pengawal boleh masuk. Dia halau boleh pintu pagar. Bukan kata halau di pintu depan, pintu pagar ni dia halau tak pergi masuk dah. Jadi macam itulah, kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala mesti kena bersih, mesti kena cuci. Orang yang nak masuk syurga Allah mesti kena cuci. Cuci apa? Cuci dosa dia. Bagaimana nak cuci dosa dia? Kalau kita tak sempat cuci dosa kita di dunia, kita kena cuci dosa kita di akhirat. Cuci dosa di akhirat ni, cuci dosa di dunia dengan cara kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi cuci dosa di akhirat, tidak ada pengampunan Allah Ta'ala, melainkan hang kena bakar dalam api neraka dulu sebagai pencuci kepada dosa. Maknanya nak clear kotoran dosa kita, akhirat esok Allah Ta'ala lepak masuk dalam api neraka. Okey, hanya api neraka saja yang boleh menyucikan dosa kita. Selesai kita keluar daripada azab Allah Ta'ala, daripada api neraka, maka melayakkan kita untuk masuk dalam syurga. Maknanya orang yang Islam, mati dalam Islam, maknanya selagi mana dia tak syirik dengan Allah Ta'ala, maknanya bila selesai dia mendapat azab, hukuman daripada Allah Ta'ala dan dosa dia, maka dia akan layak masuk dalam syurga. Keluar dia daripada neraka, dia tak boleh masuk macam tu. Dia tak boleh terus masuk macam tu. Dia kena cuci sebabnya juga, bagi hilang kotoran-kotoran neraka tadi. Dan masuk dalam satu telaga, macam kita tengok omak Ramli kan, apa? Si Bompok dia masuk dalam telaga, keluar-keluar jadi segak. Macam tu. Ramli pun mengaji dengan dulu ni, asal dia mengaji ke. Jadi kita kena melalui satu telaga, cuci dulu. Sebab orang kena bakar ni, hitam, hangit, bau macam-macam lah. Dia masuk dalam tu, dia clear pun. Dia keluar-keluar dalam keadaan okey, barulah dia layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi matlamat kita sekarang ni ialah nakkan syurga. Bila nakkan syurga, mesti pastikan bahawasanya dosa kita terampun dulu. Dosa kita terampun dulu. Jadi maknanya kita jangan nak cuci dosa kita di akhirat, cucilah dosa kita sejak daripada dunia lagi. Kita kena cuci dosa kita daripada dunia lagi. Jadi bulan ni adalah bulan yang cukup baik untuk penyucian dosa kita. Sebab bulan ni bulan yang penuh rahmat, bulan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nak ampun je dosa orang. Dosa manusia ni, kita setiap manusia ni ada dosa kita. Sungguh pun kita tak pernah pergi mencuri, sungguh pun kita tak pernah bunuh orang, sekalipun kita tak pernah untuk berzina, kita tak pernah mengandung tanpa nikah dan sebagainya. Tak ada dosa-dosa besar itu, tak ada. Tapi kan kita menganggap bahasanya kita tak berdosa. Setiap insan ada dosa dia. Imam kecil, wa imam besar, wa imam sikit, wa imam banyak.
Saya juga bagi kita kena sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin pun orang yang kalau dia kata aku tak pernah buat dosa, jadi tak perlu untuk aku minta ampun. Awak kalau minta ampun jadi mana? Adakah menjadi dosa? Dia tak dosa, tiba-tiba minta ampun. Adakah dosa? Tidak. Ia menjadi satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kita sahabat kita buat, kita apa sembang orang. Kita tak ada salah apa buat kita, tapi tak mahu hanya Allah bahasa yang kita susun. Minta maaf takut kita dosa, takut kita silap dengan dia. Macam mana perasaan dia? Ini kita bagus semua lah. Cakap lemah lembut, budi bahasa, tak ada nak menyakitkan hati orang. Macam tu dengan Allah Ta'ala lebih kasih lagi kepada hamba dia, yang sentiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita nak koreksi diri kita. Adakah kita telah melalui fasa Ramadan, fasa keampunan ini? Kita telah mendapat keampunan Allah Ta'ala? Atau apa dapat? Oh, confirm aku. Boleh? Confirm aku dosa dah terampun. Siapa boleh confirm kita dosa dah terampun? Apa bukti dosa kamu terampun? Okey? Baik. Jadi kita kena koreksi, muhasabah diri kita, supaya kita tak terlalai. Sebab Ramadan masih berbaki. Okay? Sebab Ramadan masih berbaki. Kalau kita telah melalui dua fasa ini dalam keadaan yang tidak begitu baik, tak bersungguh-sungguh, kita masih lalai, maknanya dosa kita belum lagi terampun. So kita masih ada belum? Ada 8 hari lagi untuk kita bersungguh-sungguh mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tak lepas-lepas dapat mana? Hari ni baru start balik. Terus hari ni baru ada kuliah dia. Oh, ini baru start. Kita patut kuliah nanti kita buat awal je kita. Baru start awal kita silap saya buat lewat. Ada dia dalam 8 hari masih berbaki. Kita boleh dulu. Baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak cara ni. Dan persoalan juga, macam apa kita nak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala dan nak dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak mau kita tergolong di kalangan orang yang disebut oleh Nabi, dia kata syaqiyya abdun dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Nabi sebut dia kata apa? Syaqiyya abdun, celakalah seorang hamba, dakhala alaihi syahr Ramadan, dia sempat untuk berjumpa dengan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, thumma kharaja minhu, dia duduk tu bukan takat sehari dua, sampai habis Ramadan, masuk Syawal, dan dia keluar daripada madrasah Ramadan. Falam yughfarlah, tapi Tuhan tak ampun dosanya. Nabi sebut celaka orang yang macam ni. Maknanya bulan Ramadan di bulan pengampunan. Sepatutnya kamu ini diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersebenar dengan Ramadan. Sebab keampunan Allah Ta'ala yang cukup luas, yang cukup hebat, sehingga Nabi mengatakan bahawasanya setiap hari Ramadan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa hamba-hamba dia sebanyak bulu kambing Bani Kalb. Bulu kambing, sekok kambing ada berapa helai bulu? Wallahu a'lam. Bayang kalau Bani Kalb ni memang penggembala kambing, berapa banyak kambing dia? Nak hitung dengan bulu kambing. Nak abang kata keampunan Allah Ta'ala ni cukup luas dalam bulan Ramadan ni.
Tapi kalau kita lalai, kita leka, kita tak mencari keampunan Allah Ta'ala, kita duduk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita keluar daripada Ramadan, kita masih lagi berada dalam keadaan maksiat kepada Allah. Nabi sebut apa? Syaqiya abadan, celaka kamu. Wal'ayazubillah. Bila Nabi sebut celaka, mana tidak ada rahmat bagi kita di akhirat nanti dan di dunia. Celaka. Allah Akbar. Kita cuba orang sebut kita celaka. Apa perasaan kita? Wajah tu ni. Sebut celaka aku. Marah kita ni. Sebab apa? Perkataan tu cukup dah elok. Apatah lagi yang disebut, yang menyebutkannya ialah Nabi SAW. Baik, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Banyak cara kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cek balik, kita cek balik. Masa-masa masih ada lagi. Kalau silap, lepas ni kita ubah. Masa 8 hari ni pulun biar macam kepala, pulun sembuh. Baik. So pulun ni seorang macam kamu nak exam dah esok hari. Nampak kata pulun ni. Baik. Yang pertama dia, untuk nak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa juga perbuatan, perkataan, niat dan juga kerja buat kamu. Mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah selama ini kita buat, kita penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kerja buat kita, dalam amalan kita, dalam perbuatan kita? Tambah sekali. Syarat Allah Ta'ala nak terima amalan seorang hamba itu, dia ada dua. Yang pertama dia kata ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua apa dia? Dia kata ikut Nabi, macam mana Nabi buat, barulah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kena ikhlas, dan jangan kita syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hadir sembahyang, kita hadir sembahyang bulan Ramadan ni, orang rajin pergi ke masjid. Sejauh mana ikhlas kita pergi masjid? Adakah benar-benar kita ikhlas untuk ke masjid dan juga beribadah di masjid? Ataupun kita jenis turut orang, seronok tengok orang ramai, kita pun nak pergi juga. Passion tu pun ada. Sebab tu malam-malam mula Ramadan ni penuh orang, mesti seronok, dia jadi macam pesta. Bukan pindah sembahyang, pindah seronok. Kalau pindah sembahyang, dia tunggu sampai 20, dia sembahyang takat 8, berarti dia balik. Itu kata pesta. Dia jadi seronok. Sejauh mana ikhlas kita bila mana kita nak buat ibadat? Nabi SAW telah menceritakan kepada kita dalam satu hadis qudsi. Dia kata apa? Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tushriku bi thumma laqitu la ataituka biqurabil maghfirah. Allahu Akbar. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis kalam daripada Allah, bukan Nabi. Nabi sebut, sebelum mana Nabi sebut, dia akan sebut qala Allah Ta'ala, tapi bukan Quran. Tapi bukan Quran. Ini hadis qudsi. Baik, hadis qudsi ni dia baca tak jadi ibadat, tapi dia kena amal yang boleh jadi ibadat. Quran baca jadi ibadat dah, belum amal lagi jadi ibadat dah. Baik, itu beza. Jadi dia kata apa? Nabi sebut, dia kata Allah Ta'ala sebut, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Sesungguhnya jika engkau datang kepada aku dalam keadaan kamu ni bawa dosa sedunia. Dosa kita satu dunia. Dunia besar. Besar guna ni bukan besar amat. Dia kata kalau hamai kepada aku dalam keadaan bawa dosa sebesar dunia yang ada, penuh dengan dunia ni, dosa kamu saya.
datang kepada aku. Thumma la tusyriku bi. Kamu tak pernah syirik dengan aku, Allah Ta'ala kata, tapi kamu tak syirik dengan aku. Maka apa hasilnya? Tersebut thumma laqitu, kemudian akan mati dan bertemu dengan aku. La ataituka, aku akan datang kepada kamu bil maghfirah, dengan penuh keampunan. Maknanya Allah Ta'ala boleh hapus semua sekali dosa, dengan syarat dengan kita syirik. Jangan adalah ibadah kita jangan untuk pasal nak tunjuk ke orang, nak bangga diri, itu semua menyebabkan berlakunya syirik yang kecil dalam diri. Maknanya akhirat esok jangan kamu tuntut kepada aku pahala daripada amalan yang kamu buat. Kita habis sembahyang, nak pergi terawih pasal apa? Pasal nak jumpa kawan. Sembahyang untuk doa. Hak first sekali pasal kawan tadi, betul tidak jumpa. Maka kita jumpa kat masjid. Okey. Di masjid pasal nak jumpa kawan. Tanya dia kerja. Okey, baik. Besok jangan minta, jangan tanya Allah Ta'ala, mana pahala aku pergi sembahyang terawih. Kita habis sembahyang terawih, kami jumpa kawan. Jangan ni lah. Rugi. Baik. Yang kedua dia kata apa? Istighfar. Kena banyak istighfar. Kita sehari berapa kali istighfar? Berapa kali kita minta kepada Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah Ta'ala? Berapa kali? Kalau kita minta ampun, bukan dosa pun. Berapa kali kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sepatutnya kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap detik yang kita lalui. Sebab setiap detik mungkin kita melakukan dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, namun kita tak pernah syukur. Tuhan bagi kita boleh makan pun tak bismillah. Siapa makan cukup bismillah? Makan nasi kadang dia baca dalam bismillahirrahmanirrahim. Makan cukup. Siapa makan cukup bismillah? Makan kuaci, makan coklat, makan asam. Asap sedapnya bukan luk betul. Sebenarnya tak ada. Itu dosa-dosa kecil kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena minta ampun dengan Allah Ta'ala ni setiap masa. Bukan nanti sembahyang, sembahyang boleh minta ampun. Sudah sembahyang, Astagfirullahaladzim, 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 tak kat tu. Siapa tak tahu dah, saya boleh tahu tu ya saya. Daripada tak tahu langsung. Kadang sifat tu pun dia bunyi tu pun dia tak tahu datang apa. Datang apa. Sebab tu bila orang nak nikah kita tanya. Sifat sebelum akad nikah mengucap, mula sebut syahadah. Syahadah sifat lawan. Kita tak tahu apa. Apa maksudnya syahadah? Apa dia? Syahadah. Nah, betul dekat syahadah. Dia bingung. Macam apa syahadah? Tak erti syahadah. Apa dia tanya? Syahadah pun tak tahu. Muncak apa erti? Muncak. Muncak tahu. Dia buat muncak tahu, syahadah tak tahu. Tak apa lah. So dia muncak. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an kita bingung. Muncak pun tak erti lah. Moga lah tak terima. Bait mu'allaf masuk Islam mengucap tu. Ni yang Islam apa ada mengucap bunyi syahaduan. Bait mu'allaf mengucap elok wahid masuk Islam. Itu sifat. Sifatnya dia apa dia? La ilaha illallah. Itulah lepas sembahyang orang kata apa? Lepas sembahyang dan orang baca. Habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Sebut dulu. Astagfirullah. Kita mungkin benar. Istighfar minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tak boleh sebut hak Arab, sebut Melayu. Ya Allah, aku minta ampun lah. Ya Allah, aku bingung. Ya Allah.
minta ampunlah ya Allah, dosa aku banyak ya Allah. Dan minta dalam bahasa Arab, tak arti minta dalam bahasa Melayu. Tuhan tahu, bahasa sebut pun Tuhan tahu. Maksudnya bahasa orang. Minta, ya Allah aku minta ampunlah ya Allah, dosa aku ya Allah. Minta ampun bagi banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Dia bukan jenis macam manusia. Manusia kalau berkelahi dengan orang, bukan kata berkelahi, ambil barang kawan pun tak cakap 4 bulan. Allah Ta'ala hamba silap dengan dia. Hari ni lala Tuhan minta ampun, dia pun tinggal sembahyang. Oi, besar apa dosa? Tinggal sembahyang tidak. Mana kata dosa besar pun dengan Allah Ta'ala. Kita tinggal sampai luput sembahyang zuhur. Mereka dosa banyak, ya Allah, aku tinggal sembahyang ya Allah, aku kalau dosa aku ya Allah. Allah Ta'ala terima. Aku menyesal pasal aku tinggal dia. Aku lalai. Manusia kalau buat salah, lalu tu minta ampun, sorry je. 4 bulan tak cakap, dia maki kita mau. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bila buat dosa, jangan tangguh untuk taubat, jangan tangguh untuk minta ampun. Buat dosa, dia kata minta ampun balik dia dah, lambat dia nak mati. Kan nak mati lagi. Duduk sihat lagi, dia kata tak nak mati, dia kata kalau tak nak mati pun minta ampun. Sebab dia ngomong kata dia tak hidup lama lagi. Sebab dia ngomong dia. Sebab tu kita Imam Ghazali kata apa? Aku lebih suka seorang hamba yang melakukan dosa, lalu dia teringat bahawasanya dia telah melakukan dosa, maka dia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kemudian dia melakukan pula dosa, disebabkan kerana kelalaian dia sedang, dia minta ampun pula. Walaupun berkali-kali dosa yang dibuat dan berkali-kali dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, aku lebih suka dia melakukan perkara tersebut daripada dia himpun dosa dia, pecit baru minta. Orang minta ampun. Akak lah ni dia buat dosa tak minta ampun, tunggu pecit baru minta ampun. Tak teringat nak pergi Mekah, pecit baru nak pergi Mekah. Tak teringat nak pergi masjid, pecit baru pergi masjid. Seolah lepas pecit tu Tuhan terima tu. Kalau lapar dosa, dia berhenti pun nak ampun. Dan kita ingat lagi tak dosa kita buat? Kita minta ampun dengan dosa apa? Sebab tu kita nak kenal ingat dengan benda ni. Nabi SAW sebut, dia kata, ya bani Adam, law balagha dhunub ana as-sama' thumma astaghfartani la ghafartu lak. Dia kata, wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu ni memenuhi angkasa Allah Ta'ala, dalam angkasa Allah Ta'ala, langit Allah Ta'ala, kemudian summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun dengan aku akan ampunkan kamu. Dan Nabi sebut, beruntunglah bagi orang yang minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Nabi sebut, dia kata, beruntunglah bagi orang yang ada dalam buku catatan amalannya. Kita setiap orang ada buku catatan amalan. Akhirat esok bahawa Allah Ta'ala bagi bentang kat kita apa yang kita buat dunia. Setiap inci yang kita buat, Allah Ta'ala akan bentangkan akhirat esok. Allah Ta'ala akan kemuka, Allah Ta'ala akan tunjuk. Jaga ni, saya nak bersyarat, saya nak mengajak diri saya dan semua yang ada. Setiap dosa yang kita buat, Allah Ta'ala akan tunjuk kat kita dalam 2 masa. Satu, sebelum kita mati. Waktu mana kita nazar nak mati tu, Allah Ta'ala tunjuk, ya Allah, ini dosa yang kita buat, ini pahala yang kita buat. Waktu tu kita tak mampu nak buat apa dah. Maknanya kalau orang yang banyak pahala, dia berbahagia, dia akan senyum seronok. Sebab tu kita tengok orang yang mati tenang. Sebab dia nampak, bila dia nampak amalan kebaikan dia akan nampak syurga Allah Ta'ala. Maka di situ dia akan tersenyum. Sebab dia nampak syurga Allah Ta'ala. Ini tempat kembali aku.
Tapi bagi orang yang apabila dia nak mati, Allah Ta'ala bentangkan kepada dia dosa. Ya Allah, dosa banyak. Bila dia nampak dosa, dia tahu di mana tempat, dia akan kembali. Tak perlu balik kat mebat hang kena masuk tangkap, tak perlu. Dia tahu je tempat dia nak balik. Waktu tu dia waktu tu yang ada yang meronta macam-macam. Dan kali kedua Allah Ta'ala akan bentangkan dosa kita di khalayak ramai. Allahu Akbar. Dosa kita esok ni Allah Ta'ala bentang di mahsyar. Kamu boleh bayang dosa kita ni Allah Ta'ala bentang di mahsyar esok. Skrin Allah Ta'ala sedul habis semua orang boleh tengok. Skrin Allah Ta'ala besar. Dia duduk ni, kawan ni. Tengok tu dia, dia kenal ambil ceramah itu. Pokoknya ceramah pandai buat dosa. Nampak? Semua orang boleh tengok. Dia ni pokoknya nampak ya warna tapi hak menuntun dosa kita tu daripada Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Dan tak buka tahu lah. Sebab itu kita kena delete dosa kita sejak kita hidup, sebelum kita mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Delete siap-siap supaya akhirat itu bila dibentang amalan kita tak ada dosa. Dosa tak ada. Sebab itu kita delete. Macam mana delete? Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita ambil remeh soal istighfar. Jangan kita ambil remeh soal minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ingat kita dosa banyak. Kita nak balik kepada Allah Ta'ala dan nak cuci. Baik. Kemudian seterusnya, apa lagi yang kita nak? Yang kita nak buat selain daripada kita ikhlas diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang yang minta ampun ni dia terdiri daripada kalangan orang yang sentiasa mendapat rahmat dan rezeki. Kelebihan orang yang minta ampun ni, okay? Allah Ta'ala akan tolong dia, Allah Ta'ala akan bantu dia, Allah Ta'ala akan dekat dengan dia, dan Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia. Kita nak rezeki tapi dalam kadang kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala, susah rezeki nak ambil. Nak dapat rezeki, kalau kamu tak percaya, kamu amal. Sebelum kamu keluar untuk belajar, kamu keluar untuk mencari rezeki, kamu istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali, kamu selawat 100 kali. Kamu tengok bagaimana Allah Ta'ala buka pintu rezeki kamu hari itu. Sebab Allah Ta'ala sebut, dia kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaihim midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ini cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh umat dia supaya istighfar. Nabi Nuh suruh mereka istighfar untuk mendapat rezeki dengan cara kamu dekatkan dia. Kita tengok berapa ramai orang yang sembahyang, dia bangkit macam tu je. Dia bangun macam tu je. Tambah kalau sembahyang jemaah. Sembahyang seorang kadang dia teringat ke? Dia teringat ke? Habis-habis sembahyang ni nak baca doa fi'al lah, dia baca burung pun. Orang ini baca doa burung dah. Dia buat syarat. Amin. Apa benar? Apa benar? Alhamdulillah. Amin. Tak doa pemalai dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia rezeki dia, dapat dia dari mana. Kami tak lah, kami tak apa pun. Hanya amalan kita. Allah Ta'ala memang nak bagi dia. Allah Ta'ala dia bagi kat kita tanpa kita minta, dia akan hisab Allah Ta'ala. Atas sifat rahmat. Kalau Allah Ta'ala mensyaratkan mesti minta kepada dia bahawa dia bagi, sudah dia. Sudah dia. Sekarang ni kita menikmati
kehidupan kita di dalam keadaan sihat, aman, ceria dan sebagainya, pernahkah kita minta doa kepada Allah? Siapa yang minta doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah sihatkanlah tubuh badan aku hari ini, pagi tadi? Siapa minta? Lupa saya. Tak teringat dia kata, Tuhan bagi sihat tak? So, tak syukur ni. Siapa yang tadi main nak motor daripada rumah, minta ya Allah bagilah aku selamat masa naik motor, supaya aku sampai ke destinasi yang aku nak tuju ni. Siapa minta? Oh, dia lupa. Kalut tadi dia kata, dah tengok time tu dah dekat dah, hujan pula tu, dia kata kalau keliput dia kata pakai belah gitu je, tak baca pun. Selamat tak sampai? Selamat kan? Konsep doa ni ialah konsep untuk mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya bila kita minta, Allah Ta'ala akan kabulkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan ni bulan yang makbul doa. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala letak sekali satu grup dengan grup Ramadan. Dia bermula daripada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Habaq kata wajib kita puasa. Kemudian dia habaq puasa ni hanya berubah hari, ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan, dia siapa yang sakit boleh buka puasa, hitung balik buka puasa tu, qada balik. Yang tak mampu sakit dan sebagainya ni tak boleh nak qada, bayar fidyah, Tuhan cerita. Kemudian tu habaq pula syahrul Ramadan alladhi, dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, cerita pasal Quran sikit. Habis pasal itu Allah Ta'ala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mana hamba aku minta kepada aku, bagi tahu kat mereka aku dekat dengan dia. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku akan kabul segala doa. Ni bulan Ramadan ni, yang kata bulan mustajab doa, kita kena banyakkan doa. Jangan kita alih dan kita lalai. Nak minta doa kepada Allah, mintalah apa yang kamu perlu. Ya Allah, bagilah aku jadi Perdana Menteri, ya Allah. Teringin sangat. Banyak orang tu tengok apa nak betul dia kata, bagi aku jadi Perdana Menteri pula. Minta daripada Ramadan ni. Ya Allah, bagilah aku boleh kahwin cepat, ya Allah. Amin. Ya, aku boleh kahwin cepat sikit. Bila aku duduk dalam keadaan maksiat, aku kahwin, ya Allah, permudahkanlah untuk aku. Sambut ayam nikah dah tu. Tak doa pergi je. Tak doa pergi je. Lah pergi dah lepas hari. Malam start malam ni mula. Allah, permudahkanlah jodohku, ya Allah. Pertemukanlah aku dengan orang yang sesuai. Itu nak nikah. Minta doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita minta doa, sekalipun kita tak sebut ya Allah ampunkan dosaku, dengan sebab kita minta doa dan kita harapkan doa kita itu dikabulkan, Allah Ta'ala bukan sekadar mengkabulkan doa kita, malahan Allah Ta'ala akan terus menghapuskan dosa kita. Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab apa? Kita bukan pengharap dengan Allah SWT. Ini di antara sebab-sebab kita nak dihapuskan dosa kita. Kita kena ingat bulan ini kita mau clear dosa. Sebab itu dia kata, sebab itu orang yang berpuasa ni, yang betul-betul berpuasa, yang jaga puasa, yang duduk dalam Ramadan dengan beramal dengan betul dalam Ramadan, maka dia barulah layak untuk sambut Aidul Fitri, hari kembali kepada fitrah. Maknanya dosa kita dah tak ada. Ni kita sambut Aidul Fitri, dosa berapa? Tak kena. Yang kata Aidul Fitri kita kembali kepada fitrah, fitrah kita ini tidak ada dosa. Sebab itu di bulan penyucian dosa. Kalau kita tak boleh minta dosa, kita sambut Aidul Fitri lah ke mana? Dosa berlambak ni. Jadi kita nak sambut Aidul Fitri ialah dengan cara kita clear dosa kita, barulah kita berlayak untuk sambut Aidul Fitri. Ni orang yang sambut Aidul Fitri dosa berlambak dia lebih daripada orang tak besar. Import tak besar kan, baju 3-4 pasang malu kau orang.
Puasa ada apa? Ayah sibuk. Buat malu company tu. Okey? Malu company. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab bulan ni bulan pengampunan dan juga bulan yang mustajab doa. Banyak waktu mustajab doa. Saya nak abang sini. Waktu-waktu ni jangan lepas. Perempuan dia rugi satu je lah. Waktu khutbah Jumaat. Satu dia lepas saya tak pergi sembahyang. Main mat. Antara dua khutbah tu, waktu tu mustajab doa. Dia orang jantan hadap pi. Orang lelaki hadap pi ni. Sembahyang mat dengan lena masa khutbah. Heran tau. Orang perempuan kalau dia pergi tengok di masjid dia jangan heran. Orang lelaki ni hari Jumaat ni dia masuk masjid si study. Lepas banyak dari dia. Zikir tak apa tak dari dia tengok orang. Dia pergi duduk depan, duduk belakang pasal nak tengok orang. Tengok piawai, buat balik pahala sikit. Siapa orang pergi berniaga? Kelab buta lagi pergi lah. Balik balah rezeki. Duit sport pun tak boleh. Tak sport. Duit sport pun tak boleh. Boleh lah keluar wawai. Ni passion orang yang pergi Jumaat awal tapi duduk belakang. Malaikat ni mai awal ni markah tinggi pegang pen dulu ni. Tengok dia duduk tahu lah, dia duduk susah belakang kali. Malaikat dah pening. Ni lagu mana ni mai awal duduk belakang. Nak buh lagu mana? Pilot tahu. Bila duduk belakang ni orang azan bangkit sembahyang. Duduk dia budak bising. Marah. Budak sama dengan Tok Imam naik memang. Tok Imam ni alhamdulillah dia pun lena apa ni. Yang tadi tak mengatur. Lena tu orang kena gerak pula. Orang nak sembahyang. Lepas waktu duduk antara dua khutbah tu, waktu tu cukup mustajab doa. Pesan kat tok lelaki, sebab tu tok lelaki nak pergi Jumaat jangan jemukan nasi. Lena. Tak makan nasi pun lena, masalah makan nasi mengerong. Jangan buat ni. So kena doa waktu tu. Abang waktu ni kena doa gila elok. Bagi rumah tangga kita elok. Kita nak doa pun lepas tu selawat. Lepas nak selawat je. Situ mana ada selawat, situ kena ada doa. Selawat tu pasal orang kita bila Tok Khatib duduk sengah, dia duduk sengah. Tengok Tok Khatib, tengok apa lah. Baca lah doa. Jadi untuk nak mengisi kekosongan tu, maka ulama kita apa selawat bila supaya dia tak kosong. Maka selawat syariat dia doa tu. Itu doa saya. Kemudian lepas sembahyang waktu, setiap kali kamu sembahyang waktu, itu waktu yang mustajab doa. Setiap lepas sembahyang waktu, berdoa waktu. Berdoa, jangan tinggalkan doa itu. Minta doa ni, bila doa ni, doa bagi sungguh. Jangan doa main-main. Doa bagi sungguh, ya Allah, rayu, ada rayuan. Kita pandai kan? Itu nansi rayuan kita pandai. Ya Allah, buat sendiri. Minta nampak dalam keadaan kita bersungguh, maka Allah Ta'ala selagi. Okey. Lepas sembahyang waktu tengah malam. Terkejut hantu ke apa masjid. Okey, baik. Kemudian waktu nak buka puasa. Waktu nak buka puasa ni pun satu hal. Waktu nak buka puasa ni doa cukup special. Satunya kita berpuasa. Nabi sebut Allah Ta'ala tidak akan tolak doa 3 golongan. Salah satunya ialah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Dan Nabi dia ajak kita waktu mana nak berbuka puasa, dia duduk menunggu waktu masuknya berbuka puasa, dia akan banyak berdoa pada waktu itu dan beristighfar pada waktu itu. Nabi doa dia paling banyak sekali adalah istighfar. Dia tak minta doa dia, ya Allah bagilah aku kaya boleh pakai bersedih apa.
Doa dia tu istighfar, ya Allah ampun aku, ya Allah ampun aku, ya Allah. Dia minta ampun, ya Allah Ta'ala bagi dia. Dia tak minta pun, ya Allah bagilah aku gini, ya Allah bagilah aku gini. Tapi dia minta ampun dia dengan Allah. Dengan keampunan itu kasih sayang Allah Ta'ala bagi lebih daripada itu. Okay, Allah Ta'ala bagi lebih daripada itu. So Nabi waktu mana nak buka puasa, dia baca doa dan minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Azimu, Ya Azimu, Ya Azim, La ilaha illa anta Rabbul Azim, Yaghfir Zambal Azim, wa innahu la yaghfir Zambal Azim illa Al-Azim. Adalah doa dia tu mungkin matan dia tu tak betul yang saya sebut, tapi doa dia tu kurang macam tu. Minta, ya Allah yang Maha Agung, ampunlah dosaku. Tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa yang cukup besar ni melainkan Allah yang Maha Besar. Itulah doa yang Nabi ulang. Kita bila nak buka puasa ni, kita kalut dengan nak buka puasa ni. Duduk depan hidang ni, ambil pinggan saya kalut dengan cendol nasi, cendol lauk, cendol. Bukan fikir nak berdoa. Waktu mustajab doa ni, kita duduk sibuk dengan nasi. Lepas tu sibuk dengan radio. Diam. Tak dengar orang azan. Sibuk kita dengan benda tu, kan? Nanya kita nak banyak benda yang berlaku ni. Benda ni kalau dia berlaku dah, tinggal pasal 8 hari dah ni. Ada 8 hari kita ubah. Supaya bila kita ubah dalam masa 8 hari ni, tahun depan tak jadilah masalah. Kita akan teringat, Ustaz tu cerita dia buat dah. Tak 8 hari dah. Maknanya kita hari-hari ni kita kena tambah amalan kita yang lebih baik, yang lebih baik. Okey, baik. So, minta doa bagi banyak. Kemudian bersungguh-sungguh dalam puasa. Bersungguh-sungguh dalam puasa. Yang kata bersungguh-sungguh dalam puasa ni nak buat macam mana? Yang pertama, jaga perkara yang batal puasa dan jaga perkara yang batal pahala puasa. Ini orang yang betul-betul menyempurnakan puasa. Perkara batal puasa ada berapa? Sudah ayolah, dia nak kira kan. Tak apalah, balik baca. Apa perkara batal puasa? Kita ni jaga sungguh perkara yang batal puasa. Kawan angkat tangan berubuh, tapi dia tampak ni melecak tangan. Dia kata, "Woi, batal puasa." Marah ni. Takkan bodoh kau ni. Bukan jolok masa pun. Pang, kata dia nampak kali dengan pipi pun kena buat dia kata. Buat jangan pasal apa, dia kata, "Tak lagi batal puasa." Tak mau juga batal puasa. Jaga sungguh buat batal puasa ni. Kan? Baik. Kemudian batal pahala puasa tak jaga. Ini yang uji. Ini yang Nabi kata, kam min sa'imin ataupun rubba sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Perkara yang batal puasa ni, Nabi kata berapa ramai orang yang puasa tapi dapat letih dan dahaga ya. Lapar dengan dahaga. Dia tak ada apa. Jangan kita jadi macam tu. Okey. Apa perkara yang batal pahala puasa? Dia kata ada 5. Khamsatu asya tuhbitu as-sawm, tubtilu thawabu. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Apa dia? Siapa boleh buat? Apa perkara batal pahala puasa? Baik. Sabar saya pak. Pertama, dia kata al-kadhib, pemuhu. Buah pertama kali bohong. Al-kadhib, bohong. Kata al-ghibah, mengumpat. An-namimah, mengadu domba. Yaminul khumus, sumpah palsu. Dan yang kelima dia kata apa? An-nazru bisyahwat, tengok dengan syahwat. Al-kadhib, bohong. Bagi-bagi buta yang bohong tak? Pasal apa lewat? Hujan tak hujan. Dia hujan tu, saya berhujan. Mungkin lepas dia kata, mana ada hujan? Dia kata, tak ni tak ada hujan, kampung saya ada. Ustaz pun dah tahu kampung kan? Kampung saya ada hujan tak? Bohong. Riba, mengumpat. Mengumpat ni cukup syok. Dia tak kira bulan apa. Dan dia tak kira siapa. Cik nasihat pun dia mengumpat.
Tu kalau CEO dia kupat juga. Tahu. Jahannam bala besar. Lepas tu saja Ustaz, lepas suka mengumpat saya tak. Tapi saya tukar dengar sama. Dia tak nak mengumpat ke orang. Dengar senyum. Dia tak kata ke orang, dapur pula. Dia dapat dosa sama. Sebab tu orang mengumpat lari. Tak mahu lari. Baik. An-namimah, mengadu domba. Pergi jumpa Tuan Haji Nasib. Ni Tuan Haji. Lepas ni kan. Dia buruk kan. Atau orang panggil ngadu domba. Jahannam pahala besar. Habis tak ada apa. Beliau dia kata buat macam ni. Luar bulan puasa apa jangan buat. Dalam bulan puasa lebih-lebih lagi jangan ada buat. Allah Akbar, nanya gini-gini tak boleh apa. Okey, baik. Kemudian yaminul khumus, sumpah bohong. Sumpah bohong. Dia nak ambil hak orang tanpa kebenaran, maka dia buat satu sumpah bohong. Adalah orang sumpah di mahkamah, jadi saksi palsu dan sebagainya. Baik. Tak masuk mahkamah pun kalau dalam unita kita kena tangkap. Ambil barang orang, pakat sama-sama mereka, kita kenal dia. Buat saksi palsu, jahannam pahala kosong. Dan yang kelima, yang terakhir dia kata apa? An-nazru bisyahwat. Ini jahannam. Tengok dengan syahwat. Hati yang mudah sangat hilang pahala besar. Sebab tu orang perempuan kena jaga aurat pergi lela. Jangan duk pakai ketat-ketat. Jangan duk pakai jarang-jarang. Dia kata jarang-jarang pakai Ustaz. Ni pakai jarang. Pakai duduk nampak tengkuk. Kok mana pakai tudung nampak tengkuk? Tak boleh. Ni orang lelaki. Orang lelaki. Sebab tu saya cukup segan nak pergi bazar Ramadan. Saya cukup segan pergi bazar Ramadan. Jahannam pahala besar banyak sangat. Kalau setakat puak jantan belakang jual, dengan main beli tu puak jantan belakang, insya-Allah pahala terjaga. Tapi hak main beli dia hak perempuan sama Allah. Waktu tu dia melaram dengan baju dia. Wah. Pakai la ilaha illallah, jahannam pahala besar jahannam. Lepas tu dia kadang-kadang orang kata abang beli, abang tak larat. Dia pun boleh kerja lewat juga. Mana anak bawa panggil, abang beli tak larat. Nek semok tu. Semok tu dalam perut ni. Ya Allah. Lalu macam ni kata kita beli nasi Arab. Nasi Arab tak ada orang macam tu kan. Dia tak berebut dengan orang. Lepas semua hantar pergi kedai Yasmin ke apa. Dia tengok mamak hitam tu. Dia tak apa nak kandut dengan benda-benda lain. Jadi bahasa lapang. Orang perempuan tak apa nak kenal bapak mamak ni. Kata tak kenal lah, hampa pergi beli. Aku tunggu lah minta, hampa pergi beli. Selamat. Payah ni, orang perempuan ni. Kadang hak penjual tu pun. Allah, nak tarik perhatian orang tu dua pakai baju ketat merinding. Kita pergi beli cucuk, tengok hak bawah hak atas pun ada. Jadi campur. Kok mana ni? Itu yang jadi masalah. Saya cukup mat. Bebek order tu siapa? Kalau buat ukur dalam tak ni, buat lah main tak mau sepingat. Mau balik apa? Senang duduk di rumah punya order je. Berapa order kat pizza kan? Serabut kita nak pergi bazar Ramadan. Kadang anak-anak, jumpa. Dia syok. Tengok makanan banyak. Hang syok lah. Pak hang ni puasa saja. Benda kalau pergi, benda tu ada depan mata, tak tengok masa balik.
Jadi masalah. Sebab tu yang kita payah. Kan? Baik. Sebab tu kita kena jaga. Orang perempuan jaga elok. Jaga elok. Kena Ustaz. Pasal orang perempuan ni, dia berjebak. Berjebak hilangnya pahala orang lain. Baik. Okey, baik. Susah berjelak. Kemudian yang kelima. Yang kelima ni bersungguh-sungguh dalam sembahyang tarawih. Ni saya nampak. Kita sembahyang tarawih tak mana-mana. Banyak kan? Berapa rakaat dah malam? 8. Pasal apa 8? Pasal apa 8? Kita sunnah muru. Pasal apa 8? Tak larat. Betul. Sunnah 8 sunnah muru. Pasal apa 8? Tak larat. Negat. Kan? Sembahyang. Tak apalah. Dia sebut kat kita, dia kata, jangan kamu tinggalkan sembahyang malam ni, tarawih dan juga tahajud. Dia suruh kita perbanyakkan mana ni, untuk nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk nak dapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Maka kamu jagalah pada sembahyang malam ni, tarawih. Tarawih sembahyang rehat-rehat, tapi kita belum belum. Kan? Nama sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat, relax, sembahyang sambil santai, sembahyang 2 rakaat lepak, sembahyang 2 rakaat lepak. Tu bagi tarawih. Ni dak habis bangkit 20 rakaat 7 minit. Gila. 20 rakaat 7 minit. Merapu tu. Jadi haram tu. Bukan takat haram, jadi haram jatuh. 7 minit 20 rakaat. Buat lagu mana ni? Cuba kamu bahagi 20 rakaat dengan 7 minit. Dapat berapa saat satu rakaat ni? Merapu betul. Merapu. Itu merapu. Sembahyang tarawih, jaga elok. Jangan tinggal sembahyang tarawih ni. Sebab sembahyang tarawih ni penyelamat kita lah. Sebab kita ni seboleh-bolehnya kita kena bangun sembahyang malam, tengah malam baru kita akan nampak qiyam lain. Tapi ada hadis yang mengatakan bahasanya orang yang sembahyang isyak berjamaah bersama imam, kemudian sembahyang tarawih bersama imam, selesai balik, kemudian pagi subuh sembahyang berjamaah pula bersama imam, maka dia akan dapat pahala qiyamul lail. Nampak? Dan tunggu kita terkejut tengah malam bangun sembahyang tahajud, tak ada. Terkejut tengah malam pakai kecil dia. Lepas tu tak balik. Nak sembahyang sore. Kan? Nak sembahyang sore. So jaga sembahyang tarawih kita lebih jauh. Satu hadis Abu Zar bin Al-Ghifari cerita kat kita. Dia cerita bagaimana Nabi SAW bila dia bersoal sembahyang ni di tengah malam. Abu Zar cerita kita pada malam 23 Ramadan, Nabi keluar bersembahyang bersama dengan sahabat dia. Dengan orang ramai, dia keluar main masjid sembahyang bersama dengan sahabat. Tak sejam lah. Dah mati. Kita berapa gigi. Dia keluar sembahyang bersama sahabat. Habis sembahyang, hampir tengah malam. So bila habis sembahyang, Nabi pun meredak balik rumah. Senyap duduk rumah. Esok malam 24, sahabat dia tunggu Nabi tak keluar. Nabi tak keluar ya. Tunggu punya tu Nabi cerah, Nabi tak keluar. Tak apa, malam ni Nabi tak keluar. Kita bersiapa tak tahu. Baik. Malam 25 Nabi keluar pula. Sembahyang sekali hari pula. Sembahyang sekali hari pula. Sembahyang dia dah isyak. Sampai kepada tarawih pun semua ni habis tengah malam. Bila habis tengah malam, Nabi pun mati.
Nabi berhenti daripada sembahyang, kemudian Nabi rehat. Bila Nabi rehat tu, datanglah kepada dia siapa yang datang kepada dia? Datang kepada dia Abu Zar. Abu Zar cerita lagi datang kepada Nabi. Dia kata Nabi, ya Rasulullah, malam masih berbaki ya Rasulullah, malam masih berbaki ya Rasulullah, why not kita teruskan sembahyang? Why not kita teruskan sembahyang ya Rasulullah? Sebab sahabat ni dia seronok sembahyang ni. So dia minta, cuba kita sembahyang. Maka Nabi sebut apa? Dia kata, man qama ma'al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamul lail. Nabi sebut kepada Abu Zar Al-Ghifari. Ni saya nak kita pegang. Apa Nabi sebut? Dia kata, man qama ma'al imami, siapa yang mendirikan sembahyang bersama dengan imam pada malam hari itu, hatta yang sarif, sehinggalah tu imam tu beredak daripada tempat sembahyang, tu selesai sembahyang, tu imam balik, kita pun baru balik, kutibat lahu qiyamul lail. Allah Ta'ala akan cantikkan kita sebagai qiyamul lail satu malam. Nampak? Untuk apa? Untuk apa ruginya? Ni yang berlaku kat kita macam mana? Memang dia zaman akhir zaman ni dia jadi terbalik daripada hadis ni. Hadis disebut dengan siapa yang sembahyang bersama dengan imam sampai imam blok daripada masjid, baru dia blok, maka dapat pahala dia boleh. Tapi kita hari ni sembahyang dengan imam tak balik, kita balik tu. Tu imam buat 20, kita buat 8. Alim kita pada tu imam. Alim kita pada tu imam. Mana apa buat 20, orang 8 je. Nabi buat 8 je. Nabi buat 8, dia buat 20. Tu yang pergi Mekah, dia sembahyang buat 36 rakaat. Sembahyang tak mana? Dia tu bincang 8, 20, 20. Zaman Osman dia buat 48. Tu bincang 8, 20, 8 tu peningkat. 20 steady. Betul kena buat 20. Jadi mula imam lagi jangan balik. Lagi tu imam tak angkat pokok jangan balik. Kalau nak balik kan cari hak tu imam buat 8. Pokok dapat. Pasal dia kata hatta sehingga tu imam blok. Pergi cari hak 8 tu imam mana buat 8. 28 ni kita pergi cari hak 8 ni. Okey, baik. Jadi jangan kita tinggalkan benda ni. Sebab kita tak yakin untuk kita bangun tahajud tengah malam. So kita pulun benda ni. Orang yang dah balik awal ni, kau pun tengok dia pindah malam. So kedai mama, saya duduk taman dia sembahyang. Habis sembahyang 20 rakaat ni lebih kurang 10, hampir 10 setengah. Sekali dengan hujan 10 setengah. Orang sembahyang 8 ni dan 9.45 habis. Habis dah lama 9.45 habis. Dia keluar kan? Orang ni detail dia tak sembahyang. Keluar pergi tu, kita habis 10 setengah. Saya habis 10 setengah, saya main masjid Zahid. Daripada Citara saya main masjid Zahid. Saya kena bertugas di masjid Zahid untuk tadarus Quran. Saya duduk masjid Zahid 10 malam. Main masjid Zahid. Saya patah balik bila rumah pukul 1. Jalanan saya pukul 1 daripada masjid Zahid pada rumah. 1 pagi. Saya sampai balik kat kedai makan, tengok pok halapan tadi duduk ada lagi. Oh gitu. Oh gitu. Oh ini kena pulun kan.
Hak ni yang saya baca ayat tadi, hak Tuhan kata tadi, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita hidup, kita mati, so kita nak syurga kan? Syurga. Siapa nak neraka kan? Ada siapa sibuk mau neraka? Harus menggem heliket tu pun nak syurga, pun nanti mau di pintu syurga. Kan aku dia lah. Nak masuk syurga juga menentang tu pun. Nak masuk juga syurga. Jadi bila kita nak masuk syurga ni, yang pertama syarat masuk syurga ialah tidak ada dosa. Yes, kita dah tak penuh sendiri dengan Allah Ta'ala. Baik, syurga ni pula Allah Ta'ala jadikan dia bertingkat-tingkat kedudukannya. Ada 7 lapis syurga. Dan setiap satu lapisan dengan satu lapisan, nikmat dia cukup berbeza. Bukan takat 100%, 1000%. Beza. Tingkat bawah, naik kereta wira, apa sekali? Tingkat atas sikit, mesti punya hebat. Nah, abang terbeza jarak tu jauh. Nah, sebab itu orang akhirat itu masuk syurga. Masuk syurga duduk dalam syurga. Dia duduk tingkat nombor 5, kawan dia tingkat nombor 4. Orang duduk dalam syurga, dia belum jalan kata melewat, turun kita ada tingkat nombor 4, jumpa sisi dengan kawan duduk setaman. Duduk setaman. Dah hangat lain dah. Baca, duduk mana? Dah. Saya duduk sini. Baca duduk mana? Saya duduk atas. Baca duduk atas. Kenapa baca boleh duduk atas? Kenapa baca boleh duduk atas? Tak ada macam mana. Saya duduk tengok baca pun lebih kurang saya. Baca pun lebih kurang saya. Semayang hari-hari jumpa di masjid, jumpa di surau. Kenapa baca boleh atas sikit pada saya? Aku dulu terawih 20, hang 8. Okey tu boleh naik duduk atas. Ni yang kita tingkah ni. Sebab nak layak untuk masuk syurga yang lebih hebat berdasarkan kepada nilaian pahala kebajikan yang kita buat. Nak masuk syurga, tiket utama hilang pada dosa. Dosa tak ada. Nak tingkatan syurga yang lebih hebat, kena banyak amalan dan kebaikan. Hari orang sembahyang 8 boleh masuk syurga nombor 7, orang bawah kali. Orang sembahyang 20 atas. Orang sedekah RM10, beza tak dengan orang sedekah sepatut? Beza. Macam tu dalam amalan. Dalam bulan Ramadan ni kita boleh cari tingkatan syurga yang hebat. Sebab banyak amal ibadah, kebajikan yang ada. Dengan sembahyang, dengan puasa, dengan Qurannya. Ini semua tambah nilai pahala kita dan kebajikan kita yang membolehkan kita untuk mendapat tempat yang lebih selesa, VIP, VVIP. Kita nak itu. Sebab itu dia suruh kita buat amal ibadat. Sebab apa? Allah Ta'ala rakam dalam ayat yang saya baca tadi. Dia kata apa? Ketika mana orang-orang mujrim ini melihat, orang mujrim ni orang macam kita, beriman adanya Allah Ta'ala, Islam, beriman, sembahyang pun sembahyang, puasa pun puasa, maksiat pun buat tu. Ni orang kata mujrim, orang yang berdosa dengan Allah Ta'ala. Kita bukan kata orang lain, kita sembahyang rajin, puasa rajin, Quran baca sedap rajin, maksiat tak boleh tinggal. Kita tak pergi bazar Ramadan, tak boleh lah. Pergi bazar Ramadan, tak pergi juga bazar Ramadan. Maksiat tak tinggal kita. Kepik dalam kepik sini Allah. Itu. Ni kita menjerit ni, pokok menjerit ni. Sembahyang pun buat, couple pun couple juga. Malam tadi saya balik sampai rumah pukul 2 pagi. Tengok anak Melayu kita, ya Allah, dan kami tina apa ni.
Saya keluar pula daripada rumah pukul 2 pagi, bawa anak pergi hospital sampai pukul 4 pagi. Saya balik sampai rumah. Ni Lena ni bukan pengetahuan ni. Nampak muka apa kelabu ni. Lena tak apa nak tahuan ni. Pukul 3-4 pagi dia ada mail lagi. Jantan tilang ni. Sebab dia jalan. Kita tahu tinggal rumah yang begini. Ya Allah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni hormatlah sikit bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keampunan, bulan penuh rahmat daripada Allah Ta'ala. Jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Perbanyakkan amal. Bulan ni bulan amal pada banyak maksiat bodoh semua. Jaga amal kita, sembahyang kita jaga. Jangan tinggal. Orang yang tinggal sembahyang berdosa di Sidratul Muntaha. Nabi kata satu waktu yang kamu tinggalkan solat secara sengaja, Allah Ta'ala akan letak kamu 70 tahun masuk dalam neraka Allah. Satu waktu saya tak sembahyang 70 tahun Tuhan kejam dalam api neraka. Kamu bayang kalau sehari semalam tinggal sembahyang 5 waktu 350 tahun, umur kita berapa? 350 tahun dalam neraka. Kalau 10 tahun 10 tahun kita tak sembahyang 3,500 tahun. Kita bergerak tu ada apa? Tengok yang api neraka ni dah jatuh tak naik dah. Nabi kata dalamnya api neraka, dalam tak dalam, dia kata sab'ina kharifah, 70,000 tahun perjalanan. Nabi waktu mana dia naik Isra' Mi'raj, dia tengok benda bunyi jatuh dalam lubang api neraka, baru sampai dasar. Dia bawa punya dalam. Allahu Akbar. Nak buat maksiat boleh tuan-tuan, nak tinggal sembahyang boleh. Pegang pelita cucuk boleh. Ambil kita cucuk. Tahan tak? Mau kalau tahan, tinggal je lah. Kalau tak tahan, jangan ada dia. Jangan ada buat maksiat. Pegang lighter cucuk. Tengok ramai orang tak tahan. Bukan kata seminit, tengah minit pun tak tahan lah. Dia bayang 350 tahun nak duduk dalam tu. Api kalau hitam, api neraka kalau hitam, hitam pekat. Bukan kalau biru pun hitam. Itu tak ada apa lagi. Dia hitam pekat. Ya Allah, tak tahu nak apa, punya panas. Lepas tu Nabi kata mau kalau tempat kecil bara api neraka tu keluar main ke dunia ni, hancur. Api yang ada kat kita lah ni, kita pakai dulu ni dalam cerita dia tulis dalam kitab, dia tulis nak dapat api tu, malaikat Jibril nak minta kepada malaikat Malik yang jaga neraka. Bila mana Adam dia hantar main ke dunia, Nabi Adam hantar main ke dunia, jadi nak masak makan tak nak, nak masak apa api tak nak, ada dunia. Dia Nabi Adam minta kepada malaikat Jibril, buat turun main api sikit, aku nak masak. Malaikat Jibril nak minta kat malaikat Malik, dia kata Adam nak api. Dia kata nak apa? Dia nak masak, nak banyak mana dia kata ikutlah, main lah, bunyi ke. Dia kata bunyi, hancur. Habis tu nak bagi banyak mana? Dia ambil bara api neraka, bagi kat malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun tak atas satu bukit, relai bukit tu, bara bayang api. Kita duk pakai tu bara lah.
Dia terbakar bukit tu, malaikat Jibril buat naik balik. Oh, kita tak lega. Ada kat kita tu bara dia. Api yang kita bakar lah bara. Jibril buat turun bara. Bayang kalau api tu api neraka. Tak tahu. Biasa tengok orang terbakar, mati terbakar. Jadi gimana? Pakai gepi. Tu baru api dunia ni. Api yang tak tahu. Nah, tengok. Sebab tu kita dalam bulan Ramadan ni nak banyakkan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyakkan ibadah kita. Sebab apa? Orang yang Allah Ta'ala rakam dalam ayat tadi, orang yang menjeling tadi, bila mana dia duduk aja, dia pergi akhirat, dia tengok syurga tu dia punya nikmat syurga, dia tengok neraka tu dia punya takut neraka, maka dia kata ke Allah Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah tengok dah syurga kamu, kami tengok dah neraka, dan kami dengar dah segala nikmat dalam syurga dan juga keperitan dalam api neraka kamu, ya Allah. Malaikat tanya, so what? Begitu? Faham? Apa hal ini kan? Farji'na, kita kembalikan kami balik ke dunia. Berilah peluang kami balik-balik ke dunia, ya Allah. Ni orang-orang yang berdosa. Berilah kami balik-balik ke dunia, ya Allah. Masih tengok nikmat dalam syurga. Lepas pun boleh masuk syurga, tapi teringin hak atas kita dapat dah atas benar, tapi teringin ke dari lalu tu lah. Dan kita farji'na ya Rabb, kembalikan balik kami ke dunia ni. Sebab tu namanya katanya forward. Hang nak buat apa nak balik dunia? Nak buat apa? Dia kata na'mal salihah, sebab kami nak beramal dengan amalan yang soleh. Waktu tu minta balik ke Allah Ta'ala untuk balik-balik ke dunia sebab nak buat amal yang soleh. Mana ada dunia dah? Hancur dah dunia, tak ada. Anda balik video tak mana? Hari ini bukan hari untuk beramal lagi dah. Hari ini untuk hisap amalan kamu. Na'mal salihah, minta nak balik buat amal, nak balik beramal balik. Atas dunia. Malaikat tanya, awak dulu tak ada hidup lah? Dulu umur dulu duduk atas dunia berapa? Dia kata tak banyak, dia kata 85 tahun. 85 tahun. Itu ialah tak banyak banding dengan Nabi Adam. Banding dengan Nabi Nuh memang tak banyak umur. Ciputnya kita umur 80 ni tua ayat mana? Kamu hak lajak sampai 100 lagi tua. Lepas tu 100 dia makan susu. Zaman Nabi Adam umur 100 tu boleh makan susu ni. Cik berapa jauh umur? 350 tahun. Umur berapa jauh? Sekolah. Dan umur lepas 1000 tahun. Nak bandingkan kita memang kecil. Okey. Dia kata ada, aku hidup 80 tahun. Sudah hidup dah, Tuhan bagi kalian hidup 80 tahun. Hang buat apa? Awak tak beramal. Lah ni baru nak minta tak balik ke dunia untuk tak buat amal. Pasal apa? Awak dulu buat pasal apa? Tak buat amalan. Maka apa dia jawab? Dia kata inna muqinun. Lah ni baru yakin. Dulu tak yakin. Lah ni baru yakin. Tengok syurga, tengok neraka, tengok azab, tengok nikmat. Ni baru yakin. Dulu start main cerita lah. Dulu dihitam dulu. Dia buat syurga, neraka apa semua. Tobat lah. Tak yakin. Pasal apa? Tak, dia akan menafi akhirat ni. Main murung kita. Inilah cara dia. Ya Allah tak ada rakam siapa itu dalam Quran untuk kita. Jadi atas kita, usia kamu yang masih muda ni, kena latih untuk banyak amal. Kalau umur kamu lah ni, kamu duduk sembahyang tarawih 8 sampai ke mati 8, silap-silap main waktu tua dengan 4, dia tak larat. Tidak pun tak buat amuk. Waktu lah muda lah ni sembahyang 20. Bukan ada tanggungjawab apa. Anak pun tak ada. Apa tak ada. Tanggungjawab kamu lah mengaji.
Inilah peluang untuk kamu buat ibadat. Dan daripada umur inilah sekiranya kamu beramal dengan amal ibadah yang baik, dia akan melekat sampai mati. Cuba kita tengok orang tua dulu. Orang tua dulu, orang tua dulu. Allah ni mana tua. Orang tua duduk di masjid. Dia boleh sembahyang sampai 20. Macam apa boleh sembahyang sampai 20? Pasal dia daripada dulu dia buat 20 lah. Kaki hak buat 8 semua balik awal. Biar tu orang bakar pun apa 8 balik. Kadang macam apa dia duduk belakang surau dia sokok tu. Orang tu sembahyang. Siapa dengan habis dia pun balik lah. Buat apa belum? Tak buat apa, tak lahat. Daripada Allah ni kamu kena dah latih diri kamu untuk tambah amal ibadat. Kalau tidak kamu tak akan buat. Sebab benda sunat ni, kalau kamu tak latih, kamu tak rancang, kamu tak plan, sampai mati kamu tak buat. Nah, kamu kena ingat, inilah masanya untuk kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Raya adalah untuk orang yang berjaya melalui Ramadan. Maka kalau kita masa kita tak faham mana Ramadan, tu selalu fikir ke raya. Baju raya tu selalu buat madu ke orang. Malaikat kata tak pada dengan puasa. Raya lah. Masa kita mesti bayar raya je dulu. Pasal dia highlight benda ni. Radio ke TV ke tu highlight benda syok raya. Dia tak syok besar. Dia syok raya. Syok apa kita tak ada. Syok balik kampung dah. Kampung pun syok. Jadi banyak. Itulah benda yang saya nak tahu. Muhasabah diri kita. Supaya kita tengok balik adakah setelah 21 hari kita lalui Ramadan, kita telah diampunkan dosa kita. Tengok balik apa yang saya sebut tadi. Aku buat tak buat. Tarawih aku bagaimana? Istighfar aku bagaimana? Amal ibadah aku yang lain bagaimana? Quran aku bagaimana? Mulut lidah aku bagaimana? Aku kata ke orang tidak. Ini saya nak minta supaya kita muhasabah balik. Sekiranya ada berlaku yang tak elok, kita kembali balik. Kerana kita masih berbaki 8 hari. Dan berebutlah dalam 8 hari untuk cari Lailatul Qadar. Kerana apa? Malam Lailatul Qadar itu malaikat berpusu-pusu turun ke bumi ini. Macam mana kamu tengok jamnya hari raya orang nak balik kampung tu, yang ditunjuk atas lebuh raya tu, punya jam gawat tu, malaikat lebih pada tinggi beratuk nak turun ke bumi. Lepas turun ke bumi buat apa? Minta ampun kepada seluruh penduduk bumi. Jadi kita carilah Lailatul Qadar. InsyaAllah dapat doa daripada malaikat. InsyaAllah tenang kita akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.